Assalamualaikum dan salam sejahtera. My name is Nur Syazwani binti Muhammad Muzaki, nometri 01DDT19F1034. So, kami akan terangkan untuk coding and output bagi projek PBT kami. Okey, kat bahagian atas coding ni kita ada import Java AWT hingga SQL. And then dalam public class PBT, kita extend kepada JFrame dan implement action and item listener. Okey, dalam public class PBT ni kita ada setkan declaration, iaitu kita ada JLabel, tag field, text area, combo box, checkbox, radio button, JButton, menu bar, menu item, button group, connection, statement and result set. Dan ada beberapa lagi kat bahagian coding masing-masing. Dan kat bahagian coding ni juga untuk declaration kita ada setkan string gender dan CTY. And then kita ada string item, iaitu ni adalah untuk item combo box. Okey, dalam public method PBT, kita ada setkan title frame kita, iaitu Programming Club Application. And then kita setkan label untuk tajuk form kita, Programming Club Application Form. Dan kita ada menu bar help. Dalam help ni kita ada about us dan exit. And then kita ada setup untuk about dengan exit handler. Dan kita ada ID number and tag field, name and tag field, gender and dia punya radio button. Dan mail ni kita setkan sebagai do click. Bila kita run dia dah auto click, set default. And then kita ada email dengan text field dia. Kita ada country and kita ada drop down list. Dan kita ada skill. Untuk bahagian skill ni kita ada 6 checkbox, iaitu ASP.NET hingga PHP. Okay, seterusnya kita ada label untuk item listener. Bila kita klik setiap kita punya checkbox ni, dia akan keluar something macam intelligent, impressive macam tu. So kat bahagian button kita ada save, update, delete, display, exit dan kita ada panel. Kita klik satu JPanel 2. Dan dalam JPanel ni kita ada setkan title border, iaitu data display. And then dalam panel ni kita ada label ID number hingga country, name, gender, email, country. Dan kita ada display untuk text area. Dan kita ada button search. Okay, so frame kita add kepada panel 2. And then untuk action listener kita ada button save, exit, update, search, delete untuk CB country dan button display. Untuk item listener pula, A hingga F ni adalah kita punya checkbox, declaration untuk checkbox dan CB country. Okay, untuk get screen dimension dengan frame ni, bila kita run, dia akan auto pergi ke center screen. So kita setkan location kepada X dan Y. Size kita punya frame 738750. Resizable false, kita tak boleh nak adjust kita punya size besar kecil. Dan kita letak set background warna pink peach ni. Dan kita setkan close operation, exit on close. Saya Nur Zahra Aizah binti Zaki, nombor metrik 01DDT19F1133. So, lepas kita dah masukkan semua objek, kita dah design cantik-cantik semua. So now kita akan connectkan dia dengan database. Kita buat database dan kita connectkan dengan kita punya form ni. So nama database kita adalah info. So yang untuk action event ni adalah untuk driver manager, untuk connection between the database dengan sistem ni. So next is button save. Nama dia adalah BTN save. Dan dalam ni kita pakai if else if, which is untuk radio button, gender. So male is selected. Kalau male ni kita select male, dia akan paparkan male lah dekat sini. Kalau dia female, kita akan paparkan female kat sini. So kita gunakan coding insert into application form. Application form ni nama table dalam database kami. And then ada kolom ID, name, gender, email and country. So ini kita akan dapatkan input dari user tu. So kita savekan dalam tu, dalam database. Dan kita execute. Lepas tu dia akan paparkan lah data has been saved kalau berjaya. Kalau tak berjaya, dia akan paparkan invalid ID number, integer only. So yang ni dia akan paparkan kalau ada error dekat bahagian ID number. Contohnya kalau user masukkan data type voucher ke apa, dia akan keluar yang ni lah. Sebab kita dah setkan data type integer ni siap-siap. And then kita panggil empty form punya method, which is empty form tu untuk kita cleankan lah. So bila kita save, dia akan automatically clean the text field. And then untuk button exit pula, untuk button exit,
Kalau kita klik kat sini, dia akan keluarkan message dialog which is program will be closed, thank you. And then dia dispose, maksudnya dia stopkan running tu lah. And then BTN display pula, which is button display. Okay, kita select semua from application form. Kita select semua data. Lepas tu kita execute dia. And then display JTA ni, yang ni dekat nama text area, dia akan display kat sini. And then dia akan paparkan lah dari kolom pertama hingga kolom kelima, which is ID, number, name, gender, email and country. So next is button delete. Button delete nama dia BTN delete. Yang ni. So bila klik button tu, dia akan paparkan input dialog, which is please enter ID number to delete. And then kita punya coding untuk delete ni adalah delete from application form where ID input. Input ni apa yang kita masukkan dalam input dialog lah. So dia akan ambil nilai ID saja. Maksudnya bila kita delete tu, kita akan ambil ID yang sudah ada dalam database dan kita delete. Lepas tu kita execute. And then dia akan paparkan lah kalau berjaya, dia keluarkan data has been deleted. Lepas tu empty form ni, dia akan panggil method tu. Dan dia automatically clean. And then untuk button search, button search pula, nama dia adalah BTN search. And then dalam ni kita gunakan input dialog, sama juga macam dalam delete. Ini pun kita enter ID number juga, cuma kita search. So kita buat ni select all from application form where ID input. Lepas tu kita execute and then dia akan display dekat display JTA. Lepas tu dia akan display data dari kolom pertama hingga kolom kelima. Apa yang kita masukkan data tu, dia akan paparkan satu row tu. Okay, so untuk button update dan lain-lain, saya akan pass kepada Anis Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Suraya binti Roslan, nombor matrik 01DDT19F1010. So saya akan sambung untuk seterusnya. Okay, untuk button update, dalam dia kami akan menggunakan input dialog, confirm dialog dan message dialog. Okay, first untuk input dialog, kami setkan input ID di mana dia akan terima ID daripada user, iaitu please enter ID number to update. So dekat sini bila user dah klik button update, so dia akan keluarkan input dialogs untuk user masukkan ID lah. Okay, seterusnya untuk confirm dialog, kita setkan result 1. Text dia adalah do you want to update name, and kita akan menggunakan alert symbol, and ada yes no option and question message. So dekat sini dia akan keluarkan confirm dialog di mana user boleh buat pilihan sama ada dia nak update name atau tidak. So kalau user klik yes untuk update name, so dia akan terus pergi ke input dialog seterusnya lah, iaitu kita setkan input name di mana user perlu masukkan nama untuk update, iaitu please enter name. Okay, seterusnya untuk update menggunakan update application set name, input name, where ID, input ID. So bila dah berjaya update name, so dia akan keluarkan show message dialog di mana dialog dia adalah name has been updated. Okay, sama juga memandangkan kita ada 4 data yang perlu di-input oleh user. So kita akan setkan 4 lah, mengikut urutan, di mana tadi pertama sekali name, yang kedua gender, yang ketiga email, dan yang keempat adalah country. Okay, seterusnya empty form method. Empty form method ni kita setkan pada ID num set editable pada true, ID num set text null, name.setText pada null, email.doclick and email.setText pada null. Okay, seterusnya untuk menu item about us. Okay, untuk menu item ni gunakan action listener, di mana dalam about us ni kita akan gunakan list, JList, di mana kita setkan variable the list, and dalam list tu kami setkan nama ahli kemuliaan kami, iaitu Anis Suraya, Nur Zahasra dan Nur Syazwani. And bila user klik pada button the menu item about us, dia akan keluarkan message dialog di mana dia keluarkan balik list yang kita setkan tadi, iaitu nama ahli kemuliaan kami. Okay, seterusnya untuk menu item exit,
Okay, ni simple je. Bila user klik pada exit, so automatic sistem akan exit lah. Itu kita setkan system.exit. Okay, seterusnya item listener setkan pada combo box di mana untuk user select item dalam combo box lah. Okay, first kita menggunakan if else statement. So if selected item dot equal so item 0, so kalau user tak pilih apa-apa, so dia akan keluarkan ayat no country. Okay, seterusnya if selected equal to 1, so kalau user so kat sini kita setkan mengikut turutan lah. Ada Malaysia, Singapura dan seterusnya. Okay, seterusnya untuk checkbox. Okay, untuk checkbox ni sama juga kita gunakan item listener. So untuk checkbox, apabila kita klik pada checkbox, so dia akan keluarkan ayat lah. Okay, first contoh untuk checkbox A ni, kita setkan if ch.isSelected, kita setkan label 1.setText impressive. So kat sini bila user klik checkbox, dia akan keluarkan ayat impressive untuk checkbox A. So kita ada checkbox B untuk ayat dia adalah amazing, C intelligent, checkbox D adalah awesome, E debug dan I sekali untuk F adalah incredible. Okay, so I sekali kita akan panggil main method lah. Main method di mana kita setkan public static void main and new PBT class. Okay, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Syazwani. So lastly saya akan terangkan output berkenaan projek PBT kami. So bila kita run kita punya projek, kita punya frame tu akan papar display pada center screen. Okay, bahagian localhost ni kita ada table application form and then kita ada attribute ID single country. Kita ada 5 and then kita type untuk ID adalah integer, yang lain adalah varchar. Okay, go through to the frame. Okay, kat bahagian atas ni kita ada menu untuk help dan kita ada menu item dia untuk about us dan exit. Kalau exit, dia sistem akan exit. Kalau about us, dia akan display untuk kita punya developer lah. Anis Suraya, Zahasra and Syazwani. Okay, untuk bahagian button ni saya akan terangkan apa function dia. Okay, untuk bila kita klik display, dia akan paparkan data yang kita telah masukkan. So, this is existing data yang saya dah masukkan. So, bila kita nak add, kita try add. So, kita try add nama lain. Yang ni kita boleh klik antara male atau female. And then kita boleh klik country. So, saya klik Indonesia. Dan kalau bahagian skill ni kita boleh klik mana-mana. Impressive, amazing, intelligent, incredible, debug and awesome. So, bila kita dah isi kita punya maklumat, kita klik button save. So, data has been saved. So, bila kita display, dia akan keluar kita punya data yang kita telah masukkan. Okay, kalau kita nak search, contoh saya nak search nombor 8 iaitu nombor Anis Suraya. Kita klik, dia akan keluar untuk Anis Suraya punya lah. So, bila kita nak update, dia akan minta kita update based on ID number. So, contoh saya nak update Ahmad Ali. So, masukkan nombor ID Ahmad Ali tadi. And then, do you want to update name? Saya nak tukar. Ahmad Abu. Okay, name has been update. Untuk update gender, tak nak. Email, yes. Masukkan email baru. Okay. And then, do you want to update country? Tak nak. So, dia akan update untuk bahagian name and email, right? So, kita display, dia akan keluar bahagian name and email. Okay, so next saya akan klik untuk delete. Okay, delete number. So, kalau saya masukkan ID number Anis Suraya ni. Okay. Data has been delete. Okay. So, bila kita refresh balik display, Anis Suraya dah tak ada. Okay, saya nak tunjukkan untuk test input by user. Kalau ID number dia adalah kita letak Hakim 123. Kita try Hakim 123.
ID number kita setkan sebagai integer tadi. Bila kita klik save, dia akan keluar message iaitu invalid ID number. So tak boleh lah. So kita kena masukkan untuk integer saja. So bila kita klik button exit, program will be closed and thank you. Okay. So itu sekian daripada kami untuk bahagian coding project and output. Sekian, terima kasih.